Eldorado, tanah emas adalah salah satu mitos yang paling terkenal dalam sejarah dan mempunyai banyak cerita asal-usul yang berbeza. Eldorado ialah sebuah bandar mitos yang dikatakan kaya dengan emas. Pada pertama kali tentang bandar ini dilaporkan di Eropah pada abad ke-16 dan ke-17. Lokasi Eldorado dipertikaikan dalam sumber yang berbeza, tetapi yang paling biasa dikatakan berada di Amerika Selatan. Ramai penjelajah individu yang mencari emas atau kekayaan mencari Eldorado. Walau bagaimanapun, menurut jurnal The Historian Eldorado, sebenarnya Eldorado adalah gabungan beberapa mitos dan bukannya satu lokasi yang tetap. Dalam sebuah kisah, Eldorado adalah nama seorang lelaki dan dalam kisah lain pula ia adalah sebuah tasik atau lembah. Menjelang tahun 1835, mitos kisah Eldorado sudah pun berusia 3 abad. Menurut BBC, asal-usul tentang bandar Eldorado dan kewujudannya masih lagi dipertikaikan. Salah satu kisah Eldorado yang paling terkenal dan pertama kali disebut dalam buku yang ditulis oleh seorang pengembara iaitu Juan de Castellanos. Buku itu mungkin ditulis pada tahun 1570-an. Menurut Ensiklopedia Sejarah Dunia, cerita itu dikaitkan dengan ketua suku Muisca yang mendiami di dataran tinggi dan para penakluk mengenali kawasan itu sebagai Cundinamarca. Ini kawasan itu dikenali sebagai Columbia. Dalam kisah itu menyatakan bahawa setahun sekali ketua suku akan sapu turbentain dan debu emas menutup dirinya dari kepala hingga ke kaki. Turbentain adalah sejenis cecair yang diperolehi dari hasil penyulingan resin pokok hidup. Dari sinilah nama Eldorado yang bermaksud yang emas berasal. Menurut Castellanos, ketua suku akan menaiki rakit ke tengah-tengah tasik Guatavita, sebuah tasik yang kecil di gunung. Kemudian dia akan membuang timbunan emas dan batu-batu zamrud ke dalam tasik untuk ditawarkan kepada Tuhan mereka. Selepas itu dia akan menyelam di tasik itu dan ini adalah isyarat untuk perayaan bermula. Perayaan itu disambut dengan nyanyian dan tarian. Dikatakan ritual-ritual ini telah dilakukan di beberapa buah tasik di wilayah mereka. Walau bagaimanapun tiada bukti yang kukuh tentang upacara ini dan dikatakan ritual ini telah dihentikan kira-kira 40 atau 50 tahun sebelum penjajah Spanyol tiba. Maka ketika penjajah Spanyol tiba di kawasan itu, ritual-ritual ini sudah pun menjadi satu kisah silam dan ia diceritakan oleh penduduk di kawasan itu. Kesahihan kisah ini tidak dapat dibuktikan. Versi kedua, kisah asal-usul Eldorado bermula pada tahun 1541, sekitar 20 tahun selepas seorang penakluk yang bernama Cortex menakluki Empire kaum Aztec. Pada ketika itu, penjajah Spanyol belum lagi menerokai sebahagian besar benua itu. Bermakna kebanyakan wilayah itu masih belum diterokai oleh penjajah Eropah. Mitos Eldorado versi 1951 ditemui dalam buku seorang penjajah yang bernama Gonzalo Fernandez di Oviedo dan kisah ini berlaku di Quito di utara Ecuador. Pada masa ini wilayah itu baru sahaja ditakluki oleh penjajah Spanyol. Menurut Oviedo yang dipetik dari buku Morning Eldorado, Eldorado adalah tuan besar atau raja yang badannya sentiasa diselubungi dengan emas. Emas yang sangat halus seperti garam yang ditumbuk. Pada pendapat raja tersebut, memakai sebarang perhiasan lain adalah kurang cantik. Tetapi menyelubungi seluruh badan dengan debu emas adalah sesuatu yang amat luar biasa, sesuatu yang sangat baru dan sesuatu yang lebih mahal. Pada Februari 1541, seorang lagi penjajah Spanyol yang bernama González Pizarro telah mengumpulkan sekumpulan lelaki dan berangkat dari Quito, Ecuador untuk mencari tanah emas mitos Eldorado. Dalam buku pengembaranya sendiri, Pizarro menggambarkan Eldorado sebagai sebuah tasik dan bukannya seorang lelaki seperti dinyatakan oleh beberapa sumber. Seorang penulis sejarah yang bernama Pedro de Ciudad de Leon juga menyatakan Eldorado adalah sebuah lembah. Pada permulaan pengembaranya, Pizarro menjangka bahawa tidak lama lagi dia akan menemui kawasan tamadun zaman suku Muisca, termasuk kawasan lapang, ladang bercucuk tanam, kampung dan pekan. Sebaliknya, perjalanannya selama beberapa minggu bertukar menjadi beberapa bulan. Dia terpaksa melalui kegelapan hutan, hujan pada musim hujan, merentasi gunung, payak, sungai, tetapi dia tidak menemui apa-apa selain kesusahan, kebuluran
dan kesengsaraan. Sepanjang perjalanannya, orang asli ditangkap dan disoal siasat oleh tentera Sepanyol. Apabila mereka tidak mendapat jawapan yang dihendaki oleh Pizarro, orang-orang asli itu telah diseksa. Menjelang hujung tahun, keadaan menjadi terdesak. Kesemua 15 yang telah dibawa bersama telah pun mati. Akhirnya mereka sampai ke sungai besar, kemungkinan Sungai Coca di selatan. Kini di kawasan itu menjadi utara Ecuador. Menurut buku River of Darkness, seorang ketua puak tempatan bernama Delicola telah mendengar tentang kekejaman tentera Sepanyol terhadap penduduk tempatnya. Dia melawat mereka dan memberitahu bahawa di hilir sungai terdapat sebuah kawasan yang sangat kaya dan populasi di kawasan itu juga sangat besar. Dia tambah lagi bahawa ketua puak di kawasan itu sangat berkuasa. Setelah mendengar tentang kawasan itu, Pizarro mengarahkan untuk membina sebuah bot. Bot tersebut akan digunakan untuk mengangkut bekalan makanan dan sebahagian tentera Sepanyol, manakala tentera yang tinggal akan membawa kuda berjalan di sepanjang sungai. Mereka meneruskan cara perjalanan ini selama 43 hari. Akhirnya mereka menjumpai sedikit makanan, tetapi mereka tidak menjumpai sesiapa pun seperti didakwa oleh ketua puak Delicola. Pada Disember 1541, salah seorang anggota tentera Pizarro menawarkan diri untuk menaiki bot dan membawa kira-kira 50 orang untuk mencari makanan dan membawa pulang, tetapi dia tidak kembali. Sebaliknya, dia dan orang-orangnya telah menemui Amazon yang mereka kenali sebagai Maranon. Menurut buku Expeditions into the Valley of the Amazons, selepas mengembara selama beberapa bulan, akhirnya mereka sampai ke Atlantik pada 26 Ogos 1542. Orellano mendakwa bahawa dia tidak mempunyai pilihan lain selain meneruskan perjalanannya, tetapi Pizarro menyebutnya sebagai pengkhianatan. Dia dan beberapa anggota tentera yang masih hidup berjalan kembali ke Quito. Dalam perjalanan, mereka telah makan anjing dan kuda mereka. Akhirnya mereka berjaya sampai ke Quito pada bulan Jun. Kisah El Dorado ini menunjukkan bagaimana mitos ini menjadi salah satu punca utama permulaan penjelajah Eropah di Amerika Selatan. Pizarro adalah penjajah pertama yang pergi cuba mencari El Dorado, tetapi sebaik saja kisah tentang tanah emas tersebar, maka lebih ramai penaklum mula mendakwa bahawa mereka juga telah mencari El Dorado. Pada tempoh 1580-an hingga 1750-an, ramai lelaki cuba sampai ke tasik dan bandar El Dorado. Di kalangan ini, pencarian yang paling besar dilakukan oleh Sir Walter Raleigh yang memulakan perjalanan pertamanya di sana pada tahun 1595 dan kedua pada tahun 1617. Dia tidak mendapat apa-apa pun dari pencarian ini dan akhirnya dia meninggal dunia. Walau bagaimanapun, sehingga tahun 1772, pencarian El Dorado masih diteruskan dengan tujuan menakluk dan menduduki tanah emas itu. Akhirnya, kisah tanah emas El Dorado dibuktikan mitos oleh dua orang ahli sains Prusia, Alexander von Humboldt dan ahli botanik Prancis Aimé Bonpland. Setelah mendapat kebenaran daripada Raja Sepanyol, kedua-dua lelaki itu menghabiskan 5 tahun di Amerika Latin membuat kajian saintifik. Humboldt dan Bonpland mencari El Dorado dan tasik yang dikatakan penuh dengan emas dan batu zamrud, tetapi mereka tidak menjumpai apa-apa pun dan membuat kesimpulan bahawa El Dorado adalah sebuah mitos. Tetapi sehingga hari ini ada yang masih percaya kewujudan El Dorado. Kebanyakan buku, cerita, lagu dan filem telah dibuat mengenai El Dorado. Hakikatnya adalah El Dorado atau tanah emas tidak pernah wujud. Ia hanyalah dalam minda para penjajah yang tamak.